Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, apa khabar semua cikgu-cikgu? Panggil cikgu ke pelajar ni? Kan? Apa khabar semua? Saya harap semua sihat ya. InsyaAllah terima kasih sebab memilih kursus teknologi dalam pendidikan khas. Dan insyaAllah kursus ini akan diajar oleh kami berdua, iaitu saya, Cik Syamizi dan juga Dr. Khairul Farha. Saya sebagai penyelaras dalam kursus ni dan co-teaching adalah Dr. Khairul Farha Khairuddin, insyaAllah. Dan saya harap cikgu dah confirm ya untuk pilih kursus ni ya, untuk satu semester ni. Ya, confirm ya. Jangan dan drop. Sebenarnya kita tak Jangan dialog drop. ke? Jangan drop ya. Okey, harap sebab kita kalau kursus ni kurang daripada 5 nanti akan menjadi kajian. So harap janganlah kurang daripada 5. Dia kena lebih daripada 5 baru kita boleh jadi kursus. Okey, saya harap cikgu jangan drop. Tak susah pun, insya-Allah kursus ni seronok je, kita enjoy je, tak stres. Okey, dan insya-Allah nanti saya akan terangkan sikit proforma. Cumanya saya nak tanya setakat ni kelas boleh ke cikgu jalankan pada hari Isnin atau cikgu nak kita tukar hari lain? Sebab tadi Dr. Farha dia kata ada seorang minta tukar kan? 2 orang minta tukar. 2 orang minta tukar. Bila Dr. Farha? Jumaat petang boleh tak? Jumaat petang. Macam mana cikgu semua boleh tak? Jumaat tak boleh. Jumaat ada kelas lain. Rabu. Rabu petang. Rabu boleh. Macam mana boleh? Rabu boleh. Rabu petang pukul 3 sampai 6. 3, 4, 5, 6. Boleh. Cikgu Alin boleh cikgu? Rabu petang cikgu? Boleh. Ataupun nak Rabu mula pukul 2. Jadi habis awal sikit pukul 5. Nanti nak masuk. Rabu 1.40 baru habis. Okey. 2.30. 2.30. Okey 2.30. 2.30 baru masuk parking rumah. Nampak kan? Kalau kita start pukul 3 lah. 3. Pukul 3 boleh tak? Boleh. Okay. So, cikgu semua boleh ya. Cikgu Farah, Cikgu Syaira, Cikgu Alin, Cikgu Tasha pun boleh ya. Pukul 3 hari Rabu. Boleh. Pelajar ni tak? So jadinya budak pelajar yang 2 orang tadi tu kita beritahulah dia kita start hari Rabu pukul 3 sampai pukul 6 insya-Allah So ini minggu ni hari Isnin lah, tapi next week kita start hari Rabu jam 3, okey? Alright, okay. So saya nak sharekan sikit berkaitan dengan proforma. Sekejap. So, boleh tak cikgu kenalkan diri? Kita pun nak berkenalan tadi tak kenal sangat kan. Mulakan dengan Cikgu Farah, kenalkan diri, dari mana, mengajar di mana. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adila binti Faisal. Semester 3 part time. Daripada SMK Dusun Anding. Itu je lah. Cikgu memang ajar pendidikan khas ke? Memang ajar pendidikan khas, degree pun pendidikan khas, menetap di Kajang. Di Kajang. Okey. Pembelajaran ke cikgu? Ajar pembelajaran ke? Pembelajaran. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Cik Natasha Amira binti Razak, silakan. Puan dah kot hari tu Puan Matis. Puan, okey, silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Natasha Amira. Sebelum ni saya tak ambil pendidikan khas pun. Tiba-tiba master saya ambil pendidikan khas. Masa degree saya ambil teknik vocational multimedia. Okey.
Sekarang memang sambung belajar je lah Puan Puan kecil ni? Puan. Puan. Okey. Terima kasih. Cikgu Alin Shazlin, sila kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Shazlin. Saya mengajar di Sekolah Pendidikan Khas Melaka. Masalah pendengaran. Saya part time. Part-time student. Lagi berapa sem lagi cikgu habis? Plan 2 sem lagi lah. 2 sem lagi. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Amin. Sambung PhD cikgu Sambung PhD lepas tu insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Alright. Okay, apa ni Cikgu Nur Syahira. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Jalaluddin. Saya berasal Serembai. Mengajar di SK Pendidikan Khas Serembai. Semester 3 part time. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syahira. Okey, baik, saya akan sharekan sikit berkaitan dengan kita punya proforma kita. Sebentar cikgu Okey. Okey, nampak tak cikgu? Boleh nampak Boleh nampak cikgu semua? Ni proforma kita. Boleh nampak? Boleh. Okey. So, okey Besarkan ni sikit. Zoom. Nampak tak? Okey, zoom sikit Okey. Besar sangat. Okey, kejap. Allah, kecilnya. Tekan yang plus tu. Jangan main dia punya tu. Okey, nampak? Boleh? Okey. Okey, nampak. Jelas. Okey, kod khusus kita GGGB 6833 untuk kursus teknologi dalam pendidikan khas. Kredit kita 3. Dan antara kursus kita adalah elektif. Dan sinopsisnya ialah kita akan belajar berkaitan tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan khas, menekankan peranan teknologi bantuan asistif teknologi bagi menampung keperluan golongan berkeperluan khas, menekankan juga tentang bentuk teknologi, perancangan, ciri-ciri dan aspek teknologi dan perkhidmatan yang perlu ada dalam teknologi untuk pendidikan khas. Okey, dan keperluan kita tak tiada. Okey, dan yang ni rujukan dia nanti cikgu-cikgu bolehlah tengok apa kata dalam proforma yang saya akan bagi nanti. Okey, HPK dia membincangkan penggunaan teknologi dalam pendidikan khas, merhuraikan peranan teknologi, mengintegrasikan maklumat tentang bentuk, perancangan, penggunaan ciri-ciri dan aspek teknologi ke dalam perkhidmatan pendidikan khas. Okey cikgu, kita tengok plan kita. Okey, yang ni untuk tugasan nanti kita akan ada kaedah pentafsiran penghasilan projek inovasi, ulasan artikel dan pelibatan. Okey, nanti saya akan beritahu lah apa tugasan penghasilan. Cikgu-cikgu kena hasilkan satu bahan pengajaran yang berasaskan teknologi. Dan cikgu-cikgu juga kena membuat ulasan artikel, ni ulasan ni double A, dan juga pelibatan. Pelibatan ni penting cikgu sebab kita tak ada exam kan, sebab kita sekarang ni semua pakai kata video call, kita pakai Zoom, jadinya pelibatan ni macam sekiranya cikgu ada apa-apa pertanyaan, digalakkanlah untuk cikgu lebih share sebab kita dah peringkat sarjana, jadinya peranan pensyarah ni tak adalah kita asyik nak bagi je kan. Mungkin cikgu, saya tahu cikgu-cikgu yang ada di sini dah mungkin berpengalaman luas dalam mengajar. Mungkin cikgu-cikgu boleh share. Jadi kat situ kita akan ambil markah untuk berkaitan dengan penglibatan. Okey cikgu, setakat ni jelas? Okey, kita teruskan untuk tajuk-tajuk kita. Ya, apa yang kita akan pelajari untuk rancangan pembelajaran minggu pertama pengenalan kursus. InsyaAllah minggu ni lah saya akan kenalkan tentang kursus. Minggu kedua kita akan belajar berkaitan dengan polisi dan perundangan teknologi dalam pendidikan khas. Bagaimanakah perundangan, apakah polisi-polisi dalam bidang pendidikan khas yang menjadikan teknologi itu satu keperluan kepada golongan kelainan upaya ni.
Okey, itu minggu kedua yang akan dibentangkan oleh Dr. Khairul Farha. Cik Syamrizin, saya nak check. Ya. Kita dah minggu kedua kan? Kita minggu kedua ya. Ya. Sepatutnya pengenalan ni minggu lepas kan? Minggu lepas. Maknanya kita anjak sikit lah. Maknanya polisi ni sebenarnya dah minggu ketiga Tapi ni dalam performa sahaja. Ni dah performa lah ya. Okey, sepatutnya minggu lepas tapi sebab kita student tak ada lagi kan. Minggu lepas kan kosong jadi kita menunggu student. Jadi kita anjakkan lah ya. Okey. So tak apalah, minggu ketiga nanti kita akan start belajar polisi dan perundangan. So nanti minggu keempat pengenalan kepada teknologi dan individu berkeperluan khas. Untuk individu berkeperluan khas, bagaimanakah penggunaan teknologi itu digunakan kepada golongan berkeperluan khas. Dan minggu yang seterusnya akan iaitu tajuk teknologi dan inovasi frugal yang akan disampaikan oleh Dr. Khairul Farha. Ini satu benda tajuk yang menarik, bagaimana penggunaan kata bahan-bahan dan sebagainya kita inovasikan, kita sesuaikan untuk pengajaran kepada untuk golongan OKU ni. Dan seterusnya pengenalan kepada teknologi asitif. Ni nanti saya akan bentangkan bagaimana teknologi ini membantu golongan OKU itu sendiri. Okey, dan saya akan terangkanlah apa tu teknologi asitif. Seterusnya pada minggu sepatutnya minggu 6 tapi minggu 7 kita akan belajar tentang bentuk dan kategori teknologi asitif. Okey, apa tu teknologi rendah, apa tu teknologi sederhana, apa tu teknologi tinggi. So setiap benda kita ada kata berkaitan dengan teknologi ni ada kategori dia, sama ada rendah, sederhana dan tinggi, dan bagaimana benda-benda ini boleh digunakan kepada golongan OKU. Okey, seterusnya minggu seterusnya iaitu reka bentuk pengajaran berasaskan teknologi. Ini pun akan saya sampaikan konsep, peranan teknologi tu dan apakah model-model. Cikgu-cikgu sarjana, jadi saya akan explainkan sikit berkaitan dengan model-model, teori-teori yang digunakan. Mungkin nanti masa akan datang cikgu nak buat tesis atau disertasi, cikgu boleh sekurang-kurang cikgu adalah sedikit ilmu berkaitan dengan model-model dalam membangunkan sesuatu produk. Khususnya macam design and development research, itu yang saya akan explainkan lah nanti kepada cikgu apa tu DDR kan, sebab bila kita nak menghasilkan satu inovasi produk baru berkaitan dengan teknologi kita gunakan DDR. So nanti saya akan explainkan pada minggu ni, minggu ke-8 sepatutnya insyaAllah. Dan perancangan penggunaan teknologi, merancang persekitaran bilik darjah, adaptasi, akomodasi, modifikasi dan kolaborasi. Yang ni kita akan bincangkan dan saya harap cikgu pun ada idea lah ya, sebab saya tahu semua ni cikgu, dan bagaimana cikgu menggunakan teknologi dalam suasana bilik darjah di kelas cikgu dan sebagainya. Nanti saya akan explain dan dalam masa sama saya pun nak dengar jugalah feedback daripada cikgu berkaitan dengan perancangan cikgu menggunakan teknologi kepada anak-anak murid cikgu. Okey. Seterusnya perbentangan inovasi teknologi dalam pendidikan khas. Okey, yang ni nanti untuk tugasan, okey, untuk tugasan nanti saya akan explainkan. Cikgu-cikgu kena menyediakan satu bahan inovasi yang berkaitan dengan teknologi ya, bukan berkaitan yang biasa tapi teknologi. Untuk mengajar murid berkeperluan khas ni. So nanti cikgu akan bentangkanlah. Okey, so kita akan bagi. Rasanya yang tu tentang teknologi OKU in general je, belum masuk pengajaran lagi. Dia dalam OKU lah kan. Maknanya bukan tentang pengajaran lah. Okey. So nanti mungkin kita dalam penghasilan inovasi lah kan, apa-apa saja kan. Nanti itu yang kita kena cari pencipta di Malaysia yang telah membuat pelbagai inovasi. Itu tugasan yang kita perlu kenal pasti kat Malaysia ni.
Siapa yang pernah mencipta? Okey, sorry. Betul, ni kita akan membentangkan berkaitan dengan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan OKU. Mungkin nanti cikgu-cikgu akan cari artikel atau bahan-bahan untuk cikgu bentangkan berkaitan dengan inovasi dalam OKU. Cikgu Contohnya ni yang buat tangan robot tu. Yes, Cikgu robot. Sujud apa namanya? Yelah nanti yang buat tangan robot, yang contohnya yang ada beberapa inovasi yang dilakukan yang terbarulah. Itu nanti kita akan bincangkan. Mungkin kita akan minta cikgu-cikgu cari bahan dan kita akan sharekanlah berkaitan dengan pembentangan inovasi untuk golongan OKU. Dan kemudian minggu seterusnya baru kita buat bahan inovasi kan cikgu kan? Yang tu baru kita buat sendiri. Baru kita buat. Minggu yang 8 tu kita tengok dulu orang lain buat apa. Kemudian minggu yang seterusnya baru kita mula membuat kita punya sendiri. Ya, betul. Okey, so cikgu nanti akan bentangkanlah bahan inovasi cikgu tu. Okey, cikgu buat ikutlah kreativiti cikgu macam mana cikgu nak buat. Tak adalah cikgu nak kena hasilkan tangan robot ke, tak adalah macam tu. Kita pun faham dengan kekangan kan. Cuma yang berasaskan teknologi paling mudah pun mungkin ialah kalau dah betul-betul lah tak tahu PowerPoint ke kan, itu salah satunya kan. Tapi mungkin cikgu boleh cari lain. Saya rasa cikgu mahir dalam bab boleh buat benda berkaitan dengan teknologi ni kan. Kalau rajin mungkin boleh buat apps. Kalau tahu tentang articulate storyline mungkin boleh buat apps kan. Itu bergantung pada kreativiti cikgu. Okey. Kemudian barulah kita akan bincangkan tentang kurikulum teknologi dalam pendidikan khas, bagaimana dilaksanakan di sekolah. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan teknologi dalam pendidikan khas di Malaysia dan juga antarabangsa. Dan tugasan pembentangan artikel berkaitan isu teknologi dalam pendidikan khas. Dan saya rasa mungkin kita tak ada rumusan kot, kita akhiri dengan tugasan pembentangan kot kan Dr. Farah, sebab kita dah skip 1 minggu kan. Betul tak? Betul. So kita akhiri dengan tugasan pembentangan artikel ni sajalah ya cikgu, sebab kita baru dah skip 1 minggu. Okey, itu setakatnya. Ada apa-apa soalan tak cikgu-cikgu tentang topik-topik dalam subjek teknologi dalam pendidikan khas ni? Cikgu-cikgu boleh faham ya? Okey. Boleh cikgu Okey. Boleh. Okey, kalau gitu kita teruskan untuk tugasan. Okey, nanti kalau salah Dr. Farha tolong betulkan ya. Okey, untuk tugasan, jenis tugasan kita menyediakan bahan inovasi yang seperti yang mana Dr. Farah kata tadi, kita buat bahan inovasi pengajaran yang berkaitan dengan teknologi ya cikgu. Bukan maksudnya cikgu buat buku magic ke apa, itu bukan. Maksudnya yang berasaskan teknologi. Dan kalau boleh dan kita juga mahu ada RPH, rancangan pengajaran harian, macam mana cikgu gunakan teknologi itu mengajar kepada anak-anak berkeperluan khas. Terpulanglah murid pelajar mana, sama ada pekak ke, buta ke, LD ke, terpulang pada cikgu mana yang cikgu nak pilih yang mengikut minat pada cenderung cikgu. Okey, yang kedua itu markahnya adalah 40% markah. Dan kedua iaitu pembentangan artikel berkaitan isu dalam teknologi pendidikan khas. Yang ni cikgu akan bentangkanlah artikel berkaitan dengan isu-isu dan sebagainya lah. Untuk ini isu yang berkaitan dengan teknologi dalam dan luar negara, itu pun 40%. Dan yang ketiga adalah penglibatan cikgu lah, bagaimana cikgu. Cik Syamizi, saya rasa kita ada miss yang pembentangan ni, pembentangan yang inovasi in general tu. Maknanya artikel ni kita buat laporan je, dia tak ada pembentangan. Kita buat laporan ya. Penulisan. Sebab tu markah dia tinggi, sebab kita nak make sure pelajar kita boleh menulis secara akademik lah. So maksudnya kita buat laporan je lah ya. Pembentangan yang artikel, bukan artikel, sorry. Pembentangan penciptaan peralatan sokongan OKU in general yang minggu ke-8 kot. Cuba tengok tadi.
Okey. Okey you so, Pembentangan inovasi peralatan sokongan ataupun inovasi peralatan sokongan. Okey you. inovasi OKU tu lah kan. Okey. Boleh? Yang artikel tu kita minta apa hari tu saya pun Laporan. laporan Biasanya kan. kita minta laporan. Itu sekali lah kan dalam ni kan. Tak, dia yang ketiga lah maknanya. Pelibatan tu juga ke? Bukan, yang ketiga pelibatan nanti dia punya percentage tu kita bincang balik. Okay. So yang minta maaf cikgu laporan laporan ketiga okey. Laporan, dia bukan laporan, perbincangan. Bincangan Macam penulisan perbincangan. Okey. Bincang artikel. Okey, alright. So nanti markah ni nanti saya akan maklumkan balik lah nanti cikgu So yang ni lah 3 ni yang kita akan bentangkan untuk tugasan cikgu. Kita tak ada exam ya sebab kita pembelajaran kita berdasarkan daripada online ni. Jadi ini je lah tugasan yang harapnya dapat cikgu selesaikan dan dapat orang kata dapat menghabiskan kursus ni dengan baik lah insyaAllah. Okey, setakat ni cikgu ada apa-apa tak soalan nak ditanya? Nanti proforma ni saya akan masukkan dalam UKM Folio ya. Dan tugasan nanti saya akan masukkan jugalah. Saya akan tulis dengan kemas untuk cikgu lebih memahami lagi lah. Setakat ni ada apa-apa soalan cikgu-cikgu semua? Tak ada. Ada apa nak tanya ke? Ada yang memang buat inovasi ke kat sekolah? Ikutlah nak share. Memang dah buat ke something macam Natasha ada experience dengan multimedia mungkin sebelum ni final year project ke tentang apa kalau boleh tahu? Courseware. Tapi dulu guna Flash. Sekarang Flash dah tak boleh nak. Flash tu berat kan? Okay. Flash memang totally different macam dia punya konsep-konsep tu tak boleh kita apply kepada apps Tak. Dia berat. Jadi berat kan Natasha kan? Flash tu kan? Kan. So memang apa ni sekarang ni dah jarang orang buat Flash tu. Okay. Orang tak pakai pun kan. Dulu lah zaman dulu. Zaman dulu orang enjoy guna Flash. Sekarang ni orang dah ada app semua kan. So lebih better guna yang macam tu. Okay. Ada apa-apa lagi tak cikgu-cikgu setakat ni? Okay. Untuk dalam mengikuti sarjana ni saya harap cikgu-cikgu nanti bolehlah cari sedikit berkaitan dengan kata artikel-artikel yang berkaitan dengan teknologi. Dan saya rasa terpulang pada cikgu bagaimana nanti cikgu nak buat disertasi sama ada nak membuat kajian berbentuk reka bentuk dan pembangunan sebab kalau dari segi aspek elemen teknologi ni banyak kita akan berkaitan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan design and development research DDR. Okay, so kalau dalam peringkat master kita akan taraf ni hanya sekadar reka bentuk saja, design saja. Dia terpulang pada cikgu sama ada cikgu nak memilih design ataupun develop benda tu. Itu terpulang sebab kalau dah peringkat PhD baru kita start untuk implementation dan juga kita menilai satu benda yang produk yang kita hasilkan. Sebabnya bila andai kata sesuatu produk ataupun teknologi yang kita hasilkan memang kita perlu pastikan kita ada orang kata analisis terhadap keperluan tersebut sebab sesuatu produk itu takkan boleh terhasil kalau tiada keperluan. Sebab tu cikgu-cikgu macam yalah sebenarnya benda ni dah di sekolah pun cikgu pun dah dah implementkan. Cuma kita tak secara formal kan. Macam ni kalau cikgu nak hasilkan sesuatu inovasi, pasti cikgu akan melihat keperluan-keperluan sesuatu produk yang dihasilkan, kenapa produk itu cikgu hasilkan dan sebagainya. Sebab bila kita menghasilkan satu produk, orang akan tanya kenapa? Sebab ramai orang sekarang membuat teknologi tetapi tak ada mengikut keperluan. Kita tengok kat luar
barat, negara-negara luar, agak lucu. Dia menghasilkan produk teknologi yang kadang-kadang tak masuk akal. Suka-suka dia buat inovasi sebab luar negara suka membuat satu benda yang inovasi, tapi sepatutnya kita menghasilkan satu produk itu perlu melihat apakah keperluannya. Keperluan tu ada dua, sama ada keperluan dari segi pengguna ataupun keperluan daripada expert. Itu bila andai kata cikgu-cikgu nanti nak membuat research berkaitan dengan design and development research lah, DDR nanti. Okey, sebab untuk peringkat sarjana hanya sekadar reka bentuk dan development je lah, tak perlu nak implementation. Boleh juga, tetapi kalau seandainya cikgu ada produk, kan, contohnya macam cikgu Alin ada satu produk yang baru dihasilkan, cikgu nak gunakan implementation produk itu pun boleh dibuat research. Tengoklah macam mana eksperimen yang cikgu nak lakukan. Okey, jelas? Okey cikgu, setakat ni insyaAllah lah nanti saya akan terangkanlah pada minggu saya nanti bagaimana kita nak menggunakan model-model, teori-teori untuk kita menghasilkan sesuatu produk yang berasaskan teknologi untuk mudahkan cikgu kalaulah cikgu nak buat kajian berkaitan dengan teknologi dalam pendidikan khas ni. Okey cikgu Ana Rahayu baru masuk ke cikgu? Saya baru masuk. Boleh kenalkan diri cikgu? Saya Aina Rahayu binti Muhammad Yusof. Saya bekerja di College Community Rauk. Saya punya research saya sebenarnya actually lebih kepada inovasi. Sebabnya saya nak implement dalam jabatan lah juga untuk pelajar saya juga. So cuma saya nak minta bantuan lah sebab tadi saya lambat. So macam mana saya nak recall balik tugasan-tugasan yang telah diberikan tu. Nanti kita rakam video ni kan Dr. Farha kan? So nanti cikgu boleh tengok, puan boleh tengok, dan saya masukkan jugalah performa ni dalam UKM Folio nanti. Cikgu kita tukar kelas pukul Rabu petang. Hari Rabu? Hari Rabu petang ya? Pukul 3 hingga 6. Rabu petang pukul 3 hingga 6 petang ya? Ya. Okey, baik. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Alright. Ada apa-apa lagi cikgu-cikgu semua nak tanya? Minggu ni tak apalah, kita just kenal je. Setakat ni okey cikgu. Saya harap jangan drop ya. Kalau kita kurang daripada 5, minta maaf lah cikgu, tak buatlah kursus ni. Oh ya ke? Tak boleh. Kena dia akan jadi kajian bebas. Bila kajian bebas, kita tak boleh buat kelas. Yalah, satu saya tak boleh mengajar pun. Dia kena satu pensyarah sahaja. Ajaklah kawan-kawan register kursus ni. InsyaAllah. Tapi setakat sekarang ni cukup tak doktor? Sekarang 7. Sekarang 7. Alhamdulillah. Cukup. Jangan ada yang drop. Ni master memang dia last nanti, semester last akan buat disertasi kan, kajian kan? Sekarang ni cikgu-cikgu lain ada tak nak buat kajian menghasilkan satu produk ke apa ke? Sekarang kita dalam tengok trend pendidikan sekarang, ramai yang minat kajian-kajian nak hasilkan satu produk kan? Macam mana kalau saya ada. Cikgu Aina nak hasilkan apa sebenarnya? Saya sebab saya bidang saya jahitan. Saya punya pengkhususan saya jahitan. Saya mengajar pelajar masalah pembelajaran. Kebanyakannya pelajar di IPT, maksudnya untuk masalah pembelajaran ni dia punya bahan dia ataupun alatan dia terhad. Maksudnya bukan macam yang sekolah. Sekolah dia dah ada orang kata alat bantu. So di IPT dia tak ada. So kita nak develop yang daripada IPT, maksudnya pelajar-pelajar untuk sijil. Tiada lah. So saya setakat ni saya dah ada satu. Cuma itulah saya nak orang kata mengkaji lagi lah untuk ke peringkat lebih. Penggunaan dia lebih tinggi sikit. Apa tu yang puan dah buat tu apa? Saya buat easy ruler. Easy ruler untuk pelajar OKU yang tidak boleh mengira dan juga dia ada masalah psikomotor halus lah. Macam mana dia nak penitikan kain tak boleh. So saya
come out dengan satu inovasi. Cuma saya nak lihat inovasi saya tu boleh di-update ke ataupun macam mana. Sebabnya bahan saya, penggunaan bahan saya murah. So saya nak tengok benda tu boleh tak saya upgrade jadi bahan yang heat resistant. Okay. Saya nak tengok yang tu. Antara benda yang kita akan bincang juga adalah dari sisi akademiknya, maknanya apa kajian-kajian lalu yang bercakap tentang inovasi low teknologi lah. Maknanya memang kita banyak gunakan, banyak orang kata macam bila kata inovasi je mahal kan. Tapi sebenarnya banyak je benda yang kita boleh, tapi benda tu kita akan tengok secara akademik lah. So kiranya nanti kalau macam contoh dalam kelas saya minta bantuan doktor untuk tengok saya punya bahan, boleh ke? Memang kita akan ada satu sesi yang akan pelajar perlu share dia punya innovation tu, ataupun kalau kata dia ada innovation ataupun dia ada idea innovation tersebut, dan kita akan tengoklah construct teknologi apa yang dikatakan teknologi yang berkesan. Benda tu kita akan bincangkan lah. Boleh. Tu saja doktor, terima kasih. Benda yang barulah baguslah cikgu masuk tu. Saya rasa saya pun perlukan kot peralatan cikgu tu sebab saya pun tak pandai menjahit. Tak, sebenarnya untuk saya pengkhususan saya untuk budak LD, tapi penggunaan untuk komuniti adalah untuk warga tua. So dia sebab warga lah. Maknanya dia nak so dia tak berat doktor, tapi dia itu saya kata dia kalau orang tengok macam mudahnya, tapi sebab untuk orang tua dan juga orang LD yang tak boleh, orang tua dia makin dia punya psikomotor dia agak dia dah keraskan dia punya tangan, so dia susah sikit nak orang kata membuat kerja-kerja halus lah. So saya come out dengan 2 lah. Akhirnya target pengguna saya 2 tu, pelajar LD dan juga orang yang warga emas lah. Okay. Bagus cikgu. InsyaAllah nanti kita tengok cikgu boleh share. Don't worry. Baguslah kalau cikgu dah ada, mudahlah untuk tugasan cikgu nanti. Kan? Boleh share. Cuma cikgu tu lah, bila kita membuat satu inovasi tu, dalam kita masuk dalam elemen research, dia ada sedikit lah cikgu mungkin kena ubah sedikit. Bukan masih inovasi cikgu tu, tapi bagaimana penyampaian research cikgu tu lah. Cikgu dah ada SV lagi kan? Ya. Mereka dah ada SV ke belum? Saya dah ada SV. Okay, siapa SV? SV saya Dr. Mokhtar. Dr. Mokhtar. Sebab untuk teknik pengajaran lah. Sebab nak implement inovasi pun dia kena ada ni kan. So SV saya yang itulah. Doktor. Saya nak share sedikit lah cikgu. Dari segi research kan, kita ni banyak buat innovation terhadap teknologi tau. Kalau kita bezakan antara fakulti macam contohnya fakulti teknologi, fakulti bidang sains dan sebagainya, mereka banyak buat innovation. Contohnya dia buat apps, dia buat innovation yang banyaklah berkaitan dengan teknologi untuk golongan OKU. Tapi apa yang membeza, saya nak tanya cikgu-cikgu semua, apa yang membezakan kita punya style pendidikan dengan inovasi pendidikan dengan inovasi daripada bidang-bidang sains dan sebagainya? Apa yang membezakan? Mungkin cikgu-cikgu lain boleh bagi pandangan apa yang membezakan. Contoh, saya bagi satu apps. Okey, satu apps. Okey, bagaimana dia apps ini kita boleh tahu dia adalah apps yang membezakan adalah apps daripada orang bidang pendidikan, ataupun dia apps ni sebenarnya hanya sekadar apps untuk belajar tapi dia tak ada elemen dalam pendidikan. Macam mana kata dia hanya engineering sahaja. Macam mana kita nak kata tahu ini adalah kajian, memang kajian berasaskan daripada pendidikan ataupun berasaskan engineering sahaja? Apa beza dia? Boleh tak cikgu-cikgu cerita mungkin bagi pandangan, saya nak dengar apa yang nampak perbezaan dia. Sebab ramai bila kita dalam buat research, saya selalu perasan ini yang selalu dihadapi oleh orang-orang dalam bidang pendidikan. Mereka tersilap, mereka terikut cara kajian macam orang engineering, orang bidang sains teknologi. Tapi sebenarnya kita bidang pendidikan ni ada perbezaannya.
Apa dia perbezaan tu? Fikir cikgu. Apa dia? Macam mana cikgu Tasha, cikgu Ali, cikgu Farah, cikgu Syahira? Apa dia cikgu? Sebab saya takut contoh kalau cikgu dah level PhD, benda ini akan ditanya oleh orang pendidikan. Apa yang beza? Semua orang buat app cikgu, semua orang buat inovasi macam ni. Apa yang beza cikgu ni orang pendidikan? Bukan PhD pun, master dah start dah bincang. Postgrad. Betul? Apa yang membezakan awak ni orang pendidikan? Apa dia? Saya cuba. Silakan cikgu. Ni pendapat saya lah. Apa yang membezakan apps pendidikan dengan apps teknologi, engineering? Apps pendidikan adalah lebih kepada pelajar. Maksudnya kita bukan kepada yang mengajar. Itu kalau yang teknikal ni lebih kepada orang yang nak mengajar tu macam mana. Selalunya lah. Sebab kalau saya punya macam inovasi, saya lebih kepada kalau saya nak mengajar tu, saya lebih kepada orang yang nak belajar tu bukannya kaedah saya nak mengajar, tapi kaedah orang tu nak dapatkan bahan dia tu. Maksudnya dia nak belajar lah. Itu pendapat saya. Okey, maksudnya cikgu kata tadi orang yang kalau engineering untuk orang yang nak mengajar macam tu cikgu. Orang yang nak mengajar, kalau pendidikan untuk orang yang nak belajar. Maksudnya yalah. Jadinya yang itu adalah orang yang mengajar tu pengajaran. Kalau orang yang nak belajar tu pembelajaran. Betul cikgu? Ya. Jadi itu kan dua-dua tu kan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Ya. Okey, sekarang kita tengok orang engineering pun buat tau satu apps untuk menghasilkan pembelajaran. Apa kata tak kira lah, contoh macam saya bidang saya pendidikan khas kan, bahasa isyarat. Pembelajaran bahasa isyarat. Dia orang pun buat apps untuk belajar bahasa isyarat. Tapi apa beza orang apps yang dalam bidang pendidikan ni? Dia ada satu benda yang sebenarnya kita tak perasan. Fikir cikgu, sebab ramai ini yang selalu terkata, saya pun baru tahu sebab untuk guru saya ajar. Tanya Tasha lah sebab dia kan orang bukan bidang pendidikan. Tasha kena bezakan. Apa beza? Macam dulu di fakulti masa buat multimedia, apa beza dia? Masa saya ambil pemulihan, saya buat apps macam membaca lah, macam KVK macam tu. Tapi saya buat macam kan bukan ke arah pendidikan kan, saya bukan ke arah tu. Jadi saya main bubuh je benda tu. So untuk kepada pelajar tu, dia macam mungkin dia tak kena lah dengan syllabus tu. Pembelajaran tu. Okey. Jadi tetap jugalah dalam pembelajaran Puan Natasha, kan? Jadi apa yang membezakan Puan Natasha punya apps tu dengan orang pendidikan? Orang multimedia bagi dengan saya kan, pendapat saya lah, mungkin untuk yang apps engineering memang sekarang ni kalau kita tengok dekat handphone memang dah banyak lah kan apps untuk pembelajaran kan. Dia mungkin bukan macam ke arah kita, tujuan kita. Macam kita, contoh kita dalam pendidikan, kita buat sesuatu apps tu untuk kita tahu kelemahan pelajar kita dekat mana. Contoh kalau engineering ni dia just untuk permainan macam tu kot. Mungkin kot. Okay, alright. Okay. Bolehlah sikit lah kata Puan Natasha tu. Okay, saya explain sikit lah ya. Untuk kalau kita tengok ya dari segi research untuk pendidikan, okay, sebab tu kata Tok Guru saya kata semua orang mampu buat apps. Semua orang mampu membuat inovasi teknologi yang kata berkaitan dengan teknologi sebagainya. Tak kira lah orang tu bukan pendidikan ke, engineering ke, multimedia ke, teknologi ke, semua mampu buat. Tapi apa yang membezakan kita orang pendidikan yang membuat aplikasi atau membuat apa-apa inovasi, okey?
Yang pertama sekali adalah bagaimana cara persembahan kita adalah kita kena tengok what keperluan kita. Kenapa sesuatu produk kita hasilkan itu, kan, apakah keperluannya, kenapa dihasilkan. Sebab dalam bidang macam engineering, kebanyakan mereka tak ada pun melihat sangat pada keperluan. Mereka lihat tetapi tidak melihat secara detail, secara dalam terhadap okey, saya nak menghasilkan satu apps, okey, ya dia tahu contoh tak ada apps berkaitan dengan menjahit, kan. Dia hanya situ saja, tetapi dia tak tengok dari segi konteks dalam lagi. Cara bagaimana nak menjahit, apakah kelemahan-kelemahan yang sebenarnya yang pernah dihadapi oleh seseorang pelajar-pelajar ni dalam menjahit tu dan sebagainya. Itu dia kena tengok dalam. Itu beza pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat-sangat penting. Beza kita dengan pendidikan adalah bagaimana kita mengimplementasikan teori-teori pendidikan dalam kita punya bahan yang kita hasilkan. Contohnya dari segi pembelajaran sosial dan budaya Vygotsky, kan? Kita ada belajar teori sosial dan budaya Vygotsky, kan? Bagaimana ada elemen scaffolding. Kita kata okey, bahan kita ini menarik, bahan kita ini tersusun, bahan kita ini cantik. Tetapi cikgu kena bercakap, berhujah dengan cara berpendidikan. Orang engineering dia tak akan cakap scaffolding apa semua. Dia akan kata okey, bahan kita tersusun ini dah, dia mengikut ini. Tetapi kita teknologi, elemen teori pendidikan itu perlu dititik beratkan. Elemen teori itu bukan sahaja hanya sekadar penulisan yang cikgu, tetapi bagaimana pakar pendidikan itu mengatakan adanya implementasi teori itu dalam inovasi yang cikgu hasilkan. Contohnya cikgu kata okey, cikgu akan tanya ini app saya buat ataupun ini kata alat menjahit saya buat. Cikgu tanya pada pakar, apakah elemen teori yang dimasukkan dalam bahan inovasi yang saya gunakan, teori pembelajaran. Itu kena ditunjukkan dalam research cikgu. Sebab kalau tak, orang-orang yang pendidikan tanya apa beza awak buat ni dengan orang-orang bidang engineering. Tak nampak perbezaan. Tapi bezanya pada teori dan bagaimana cikgu menganalisis keperluan tu. Okey, itu penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan. Sebab beza orang yang melaksanakan, orang pendidikan melaksanakan bahan yang dihasilkan dengan orang engineering hasilkan beza ialah dari segi bagaimana structure. Kita ada rancangan kita, rancangan pembelajaran kita, rancangan pengajaran kita. Itu beza dia. Sebab bila cikgu bentar, cikgu buat penulisan, cikgu tak kata okey dilaksanakan pelajar. Tapi orang akan tanya, orang akan argue, bagaimana cikgu laksanakan? Pendidikan dia selalunya berstruktur. Jadi kita tahu, okey bagaimana kita laksanakan minggu ni. Tapi orang buat yang bidang engineering, dia tak akan kata dilaksanakan gitu je lah. Hanya tengok pada kepuasan, tengok dia suka atau tidak, itu saja. Itu orang engineering. Tetapi kita pula bagaimana kita laksanakan step by step tu, itu dia akan diperlihatkan dan result kita akan tengok, dan dalam masa yang sama baru kita tengok pada kepuasan dan sebagainya, kebolehgunaan terhadap produk tu. Memang complicated sedikit dalam pendidikan. Pendidikan memang complicated, itu beza dia. Sebab tu kalau cikgu, nanti saya akan huraikanlah nanti dari segi aspek model. Sebab itulah cikgu bila buat research terhadap inovasi, yes you can do some innovation, but apakah elemen pendidikan itu pastikan masuk di dalam inovasi yang cikgu hasilkan. Okey, faham tak cikgu? Boleh ke? Okey, ini kena jaga-jaga bila kita buat research yang membeza. Tok guru saya selalu pesan, jangan buat seberono, nanti level awak sama orang engineering. Okey, orang-orang teknologi, mereka buat tak ada, dia orang buat, tetapi dari segi kita boleh tengok bagaimana dia punya dia menganalisis keperluan, bagaimana teori ada, dia tak masuk pun teori-teori pendidikan, dan kita tengok bagaimana cara diimplementasi hanya sekadar melihat pada kepuasan
dan kebolehgunaan itu saja, tapi dia tak tengok dari segi deepnya tu macam mana kesannya, keberkesanannya, how dia punya plan dalam melaksanakannya. Itulah bezanya kita punya innovation berkaitan dengan pendidikan. Okey cikgu, boleh? Cikgu Alin, Cikgu Farah, Cikgu Syaira ada apa-apa nak cakap ke, nak bagi pandangan ke? Silakan. Cikgu Aina pun boleh, Cikgu Natasha boleh kalau ada apa-apa pandangan. Silakan, nak tanya ke? Inovasi kita nanti kena ada kaitan dengan teknologi ke atau tak ada pun tak apa, macam mana? Kalau boleh memang nak teknologi lah cikgu, sebab tajuk kita teknologi kan. Teknologi depends on how you define technology. Apa yang cikgu faham tentang teknologi? Betul tak Pak? Yalah, biasanya bila teknologi ni biasa berkaitan dengan ICT lah, apa-apa yang tak kisahlah dari segi apps ke ataupun apalah yang berkaitan dengan ICT lah, biasanya teknologi ni yang terkini lah, macam tu. Jadi Cik Mizi, kita nak fokus kepada teknologi ICT ataupun lebih lagi? Saya rasa kita terbuka, tak semestinya. Teknologi tu luas makna dia. Dia bukan tentang ICT sahaja. Jadi konklusinya daripada soalan tu ialah tak semestinya inovasi yang kita nak buat tu mesti melibatkan ICT. Tak semestinya tentang pembinaan app. Maknanya ialah satu penciptaan peralatan sokongan pembelajaran untuk mungkin itu kita akan explore lah nanti. Okey, faham. Mari kita akan faham apa itu teknologi dan bagaimana teknologi diaplikasikan dalam pembelajaran. Okey, faham. Maksudnya kalau macam saya sebagai seorang guru, saya buat BBM untuk pengajaran pun tak ada masalah kan. Yang penting tu inovasi lah, penciptaan baru lah, betul kan? Macam tu kan? Penciptaan baru dan kita akan kupas. Maknanya katalah cikgu cipta satu carta, papan carta kan. Carta tu adalah penciptaan cikgu tapi kita akan keluarkan font dia tu besar ke kecil ke, mungkin bagaimana ada elemen-elemen menampal ke, elemen-elemen yang berbentuk teknologi yang boleh kita keluarkan dan kita bincangkan. Kenapa font tu kena besar? Kenapa warna kena macam tu? Contohnya. Saya nak cikgu kaitkan dengan teori-teori pendidikan sikit ya cikgu ya. Okey, faham. Bila cikgu bentang, saya nak cikgu cakap berkaitan dengan teori-teori pendidikan. Saya rasa saya tak perlu ajar teori pendidikan cikgu-cikgu yang masih tak belum bidang pendidikan. Saya harap boleh baca banyak teori-teori pendidikan. Tetapi kalau boleh bila dari segi perbentangan tu saya nak cikgu explain apakah teori, kenapa cikgu buat bahan ni dan apakah teori yang menyokong cikgu punya bahan ni. Itu specialnya bidang pendidikan. Ya, cikgu Sebab dari segi teori pendidikan tak semestinya ada teori pendidikan khas tak. Dia teori pendidikan yang biasa semua boleh guna. Cuma cara bagaimana cikgu mengulas, menghuraikan berasaskan teori itu, teori pendidikan itu dalam inovasi yang cikgu hasilkan. Okey, ada apa lain ke? Cikgu-cikgu lain nak cerita ke? Cikgu Ali, Cikgu Farah, Cikgu Natasha, Cikgu Aina, Cikgu Syahira. 1, 2, 3, 4. Okey. 5. Okey. Okey. So rasanya Dr. Farah ada apa-apa nak cakap ke? Kita nak mulakan kelas hari Rabu ni tak? Kalau tak, kita mula hari Rabu ni kita boleh ikut proforma tu. Saya ikut je pada semua orang lah. Rabu ni kita akan bincang polisi lah. Polisi perundangan, kenapa kita dah kena move on kepada teknologi. Lagi-lagi dah pandemik, tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi universiti. Bagaimana pembelajaran secara atas talian perlu dijalankan. Suka ataupun tidak. Boleh. Dan kan. So saya rasa bagus kot kalau kita mula Rabu ni. Boleh. Okay? Boleh. Tak ada masalah.
Boleh. Boleh doktor, boleh social music. Hari Rabu. Boleh Boleh, tak ada masalah. Okay. So ada apa-apa tak? Kalau tak ada, Dr. Farah nak cakap ke? Kalau tak ada apa, rasanya kita close je lah kan? Okay. InsyaAllah hari Rabu ni boleh Dr. Farah Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah. So hari Nak Rabu. ambil gambar boleh tak? Silakan ambil gambar. Jom kelas pertama. Ni siapa nak ambil ni Dr. Farah? Saya ambil. Okay, sila Dr. Farah. Cikgu Syairah boleh buka Syairah buka sekejap je. Alamak, ada internet. Video. Internet tak okey? Internet dia problem. Saya menunggu sikit lagi. Tak keluar lagi dekat saya punya. Tak keluar lagi kat saya punya page. Okey, dah keluar. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekejap lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, kita ada group tak? Kita tak ada group Buat group nak? Boleh? Nak. Lagi senang. Lagi mudah. Boleh. Siapa add saya tolong buat group? Ni saya bagi nombor telefon. Siapa yang boleh Group tolong? Tele boleh juga. Telegram. Siapa boleh tolong? Tolong. Siapa? Natasha nak tolong? Nanti saya add. Natasha. Tapi orang lain tulis nombor telefon lah supaya Natasha boleh add. Tulis dalam chat sekarang. Dalam chat nombor telefon supaya Natasha boleh tolong add. Okey, saya dah masuk dah nombor phone saya. Okey. Yang lain boleh masukkan lah nombor phone masing-masing dalam chat. Okey. Alright, cantik. Okey. Okey, nanti apa-apa makluman senang je kita group maklum dalam apa ni Telegram lah Telegram yang kita nak buat. Telegram please. Saya rasa Telegram bagus. Alright. Okey, semua dah masukkan? 1, 2, 3. Okey, alright. Nak seorang lagi. Yes, dalam Telegram. Okey. Puan Aina ada Telegram ke? Puan Aina, boleh ya? Okey. Alright, kalau gitu rasanya kita tak ada apa Dr. Farah nak cakap. Kalau gitu kita tutup kursus kita. Kita tutup nak tangguh kursus kita. Kita tangguh kursus kita boleh? Tasha dah ambil nombor ke? Dah dapat semua nombor? Dr. Farah boleh Doktor? Dah dapat semua nombor telefon? Dr. Farah dah start dah. Alamak. Okey, Dr. Farah dah. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Okey, kalau macam tu kita tangguh ya dengan kita tangguh kursus kita. Kita akan jumpa pada hari Rabu jam 3 petang minggu ni insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Kita sudah ingat tasbih kifarah dan suratul As. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Terima kasih. Waalaikumsalam.